Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Yang berhormat Tuan Speaker Dewan, yang berhormat pihak kerajaan dan yang berhormat pihak pembangkang. Saya sebagai Perdana Menteri ingin membentangkan usul vape merosakkan. Saya mempunyai kepercayaan yang penuh dan jitu bahawa selepas perbahasan di sidang Dewan Yang Mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, kami dari pihak kerajaan mendefinisikan peranti elektronik yang mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai rokok elektronik, e-cigarette, sementara yang tidak mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai vape. Walau bagaimanapun, vape didakwa tidak mengandungi nikotin, namun cecair isi semula yang dijual berkemungkinan besar masih mengandungi nikotin. Begitu juga cecair isi semula rokok elektronik yang juga telah dilaporkan ditambah dadah atau bahan-bahan terlarang berbahaya yang lain. Merosakkan bermaksud menyebabkan kerosakan seperti merosakkan badan, merosakkan hati, merosakkan jiwa dan merosakkan nama. Dalam kata lain, usul kerajaan kali ini menegaskan bahawa peranti elektronik vape membawa kemudaratan. Saya, Nik Nur Alia, telah menjelaskan definisi konsep usul persidangan sebentar tadi. Pihak kerajaan akan tampil dengan hujah-hujah yang bernas yang amat sukar digugat oleh pihak pembangkang. Strategi kerajaan yang pertama bakal dimulai dengan hujah Perdana Menteri. Dalam sesi penggulungan, pihak kerajaan akan memastikan hujah pembangkang hancur luluh sama sekali, manakala kebenaran usul kerajaan akan mendapat sokongan padu sidang Dewan Yang Mulia ini. Yang Dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, hujah utama kerajaan ialah vape membahayakan kesihatan pengguna dan orang sekeliling. Sejak kebelakangan ini, pengguna vape semakin mendapat sambutan dari golongan dewasa lebih memilih untuk menghisap vape berbanding rokok biasa. Meskipun tidak merokok, ada juga yang memilih untuk menghisap vape kerana beranggapan lebih moden dan mengikut dengan izin trend. Bahan kebiasaan di dalam vape merupakan dengan izin Dewan, propylene, glycol, vegetable glycerin, bahan perisa dan pewarna dan nikotin bagi sesetengah vape. Kandungan nikotin yang tinggi membahayakan otak kerana ia merosakkan bahagian otak dan menjejaskan seseorang itu untuk mengawal tumpuan pembelajaran. Dengan izin Dewan, propylene pula menyebabkan iritasi dan asma. Selanjutnya, glycerin menyebabkan kerosakan organ dalaman. Kehadiran logam berat dan partikel ultra halus di dalam komponen vape itu sendiri boleh merosakkan organ dalaman manusia, tidak kira digunakan dalam jangka masa yang singkat maupun jangka masa yang panjang. Sudah terang lagi bersuluh bahawa bahan-bahan yang membentuk komponen vape itu menjejaskan tubuh manusia yang membawa kepada masalah kesihatan yang parah. Perkara ini juga jelas dibuktikan melalui kajian yang dijalankan pada tahun 2020 yang bertajuk Review of Health Consequences of Electronic Cigarettes and the Outbreak of Electronic Cigarettes or Vaping, Product Use Associated Lung Injury, yang membuahkan hasil membuktikan kecederaan paru-paru berlaku dalam kalangan perokok elektronik dan vape. Melalui kajian ini juga, penggunaan nikotin yang merupakan salah satu bahan di dalam vape boleh meningkatkan kadar denyutan jantung dan tekanan darah diastolik. Vape itu bukan sahaja memudaratkan diri sendiri, malah kepada orang sekeliling. Orang yang berada di dalam kompaun yang sama apabila seseorang itu menggunakan vape dipanggil sebagai perokok pasif. Mereka juga tidak terkecuali daripada terjejas dengan impak negatif vape. Terdapat dua jenis pengguna vape yang pasif. Pertama ialah second hand vapor ataupun apabila asap atau vape disedut oleh orang sekeliling dari pengguna vape. Yang kedua ialah third hand vape smoker, iaitu apabila asap atau wap yang melekat pada dinding, karpet, baju dan barang-barang sekeliling. Menurut
Dengan izin Dewan, American Thoracic Society, perokok pasif atau pengguna vape pasif terdedah kepada kanser, malah masalah jantung, masalah hati dan asma. Komplikasi ini akan menjadi lebih teruk terhadap bayi terutamanya. Oleh itu, seseorang yang terdedah dengan penggunaan vape tidak terkecuali daripada terkena impak negatif vape. Perkara ini amat membimbangkan dan menunjukkan bahawa vape memberi kesan secara meluas dan bukan sahaja kepada orang yang menggunakan vape itu sahaja. Tambahan pula, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah mengeluarkan fatwa yang berdasarkan kepada hujah-hujah yang dikemukakan serta perbincangan dan pandangan yang diberikan mesyuarat pandangan hukum bahawa penggunaan rokok elektronik dan vape terutamanya adalah haram. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang untuk menghisap rokok elektronik dan vape atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan rokok elektronik dan vape. Jelaslah bahawa vape membawa kemudaratan kepada manusia melebihi daripada kebaikannya. Pihak kerajaan memberi jaminan bahawa apa-apa jua kelemahan dan kekurangan yang mungkin cuba diuar-uarkan oleh pihak pembangkang tidak berupaya menghapuskan kepincangan vape terhadap pengguna dan orang sekelilingnya. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, vape membahayakan kesihatan pengguna dan orang sekeliling. Oleh itu, saya ingin menegaskan buat kesekian kalinya bahawa vape merosakkan. Saya sebagai Perdana Menteri Malaysia mohon mengusulkan. Sayang-sayang buah kepayang, sayang hujah kerajaan pincang, jaga-jaga pembangkang datang untuk menik hujah kerajaan terbang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, barisan perwakilan pihak kerajaan, perwakilan pihak pembangkang, para juri yang penuh visi dan misi, seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi vape merosakkan. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentang satu usul. Namun, setelah kami kaji, setelah kami teliti, terdapat kelemahan dan ketidakrelevanan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, kami mau membangkang dan menolak usul kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan definisi dan takrifan usul kita pada hari ini. Kami menerima pindaan definisi usul pihak kerajaan. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya mohon meminda definisi pihak kerajaan dan menegakkan definisi kami di barisan perwakilan pembangkang. Kami takrifkan perkataan vape ialah satu peranti elektronik yang tidak mengandungi kandungan nikotin, berbeza dengan rokok elektronik yang mempunyai nikotin sebagai kandungan asasnya. Walau bagaimanapun, kandungan nikotin yang hadir dalam penggunaan vape mungkin wujud dalam cecair isian semula freezer vape tersebut. Manakala merosakkan pula ditakrifkan sebagai menyebabkan kerosakan atau dengan kata mudah menyebabkan kemusnahan atau jahanam. Oleh itu, secara generalisasinya dapatlah kita simpulkan bahawa vape merosakkan didefinisikan sebagai satu peranti elektronik yang dapat menggantikan rokok dan rokok elektronik, namun ianya dianggap sebagai punca yang menyebabkan kepada kerosakan. Oleh itu, saya memohon agar ahli-ahli Dewan menerima pindaan definisi pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, bangun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan satu premis yang amat rapuh, iaitu vape membahayakan kesihatan pengguna dan orang sekeliling. Premis yang mereka kemukakan tidak relevan dan tidak rasional dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Seterusnya, izinkan saya untuk membidas iaitu penggunaan vape dapat membahayakan kesihatan pengguna dan orang sekeliling. Bidasan saya amat mudah. Vape adalah alternatif baru daripada masyarakat untuk mengawasi penggunaan rokok di kalangan rakyat Malaysia. Tidakkah kita sedar bahawa kadar penggunaan rokok di kalangan rakyat Malaysia berada di tahap yang berbahaya? Maka dengan kehadiran vape yang mempunyai kadar nikotin yang lebih rendah daripada rokok adalah bagi kami satu alternatif baru yang lebih selamat.
Untuk menghalang seorang perokok tegar daripada terus menggunakan rokok bukanlah satu tindakan yang mudah. Dengan adanya alternatif ini, kita dapat menyelamatkan rakyat Malaysia dari terus mengkonsumsi kandungan nikotin yang tinggi setiap hari. Tambahan pula, hujah kerajaan bahawa vape membahayakan kesihatan dapat disangkal kerana Pertubuhan Entiti Vape Malaysia bertegas bahawa isu melibatkan rokok elektronik atau vape tidak boleh sama sekali disamakan dengan rokok yang disifatkan lebih berbahaya untuk kesihatan. Presiden Pertubuhan Entiti tersebut telah menyatakan bahawa ia berikutan kajian yang dilakukan oleh Public Health of England mendapati vape adalah 95% lebih selamat daripada rokok. Tuan yang dipertua dan ahli-ahli dewan, untuk menolak usul pada hari ini, pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang amat simplistik. Untuk menghukum premis pihak pembangkang bagi menolak usul kami meletakkan satu strategi utama, iaitu saya selaku pembangkang dan ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama, iaitu vape dapat meningkatkan ekonomi negara dengan adanya kawal silia dari pihak kerajaan. Dengan izin Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan, saya membentang hujah pertama pembangkang, iaitu peningkatan ekonomi dengan pesat dapat diperolehi hasil daripada industri vape kerana ianya satu cabang ekonomi baru yang kukuh. Industri vape mula memasuki pasaran Malaysia secara agresif sejak 2010 dengan kini dianggarkan pembuahan hasil bernilai 2.27 bilion. Pakar-pakar ekonomi meramalkan ia bakal berkembang hingga mencecah 10 bilion dalam masa beberapa tahun lagi, terutama jika diberikan rangsangan munasabah oleh pihak kerajaan. Pada mata kasar, memang industri ini dimomokkan dengan elemen negatif. Tetapi, industri vape akan berada di landasan yang betul jika ia dikawal selia melalui satu peraturan yang komprehensif. Rizani disokong oleh penganalisis ekonomi Pankaj Kumar bahawa ia perlu dikawal dengan peraturan dan percukaian yang sewajarnya kerana industri vape ini boleh membantu kerajaan meningkatkan pendapatan, seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi di samping menarik kemasukan pelabur langsung asing dan mewujudkan peluang pekerjaan. Analogi saya mudah tuan-tuan dan puan-puan. Yang berhormat sidang dewan sekalian, daripada kita bertikam lidah untuk menegakkan bahawa vape membawa kepada kerosakan, lebih baik pihak kerajaan memanfaatkan pertubuhan dalam industri vape ini dengan memperkenalkan peraturan supaya ia dikawal secara pragmatik, bukan sahaja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan tetapi juga untuk keperluan ekonomi negara. Sudah jelas lagi bersuluh dari pihak pembangkang, kami menegaskan bahawa industri vape dapat merangsang ekonomi negara dengan pesat. Dan ekoran itu, ia dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cabang ekonomi yang dapat menampung perbelanjaan negara. Maka hujahan vape merosakkan pantas disangkal kuat oleh pihak kami kerana industri vape akan lebih menguntungkan negara berbanding merosakkan negara seperti yang dihujahkan oleh pihak kerajaan. Berdasarkan hujah dan fakta yang saya bentangkan tadi, jelas bahawa fakta dan hujahan kami selaras dengan premis kami pada hari ini. Maka usul vape merosakkan wajar ditolak sebulat suara. Sekian, saya mohon untuk terus membangkang. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan yang terhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, bertemu sekali lagi dalam sesi pergulungan kali ini. Dalam sesi pergulungan ini, saya akan membidas hujah pincang yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang sebentar tadi dan seterusnya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Pertama sekali, izinkan saya membidas hujah songsang pihak pembangkang iaitu vape membantu masyarakat dari segi ekonomi. Mengikut Menteri Pembangkang, beliau menyatakan bahawa vape ini meningkatkan ekonomi dengan pesat kerana ianya satu cabang ekonomi baru yang kukuh. Tambahan itu, beliau menegaskan ia membawa peluang kepada golongan muda yang ingin mencari duit lebih. Ia akan membuka peluang dan mencetuskan pengganda ekonomi dengan merangsang pelaburan domestik dan asing yang membolehkan peningkatan inovasi, kualiti dan piawaian produk akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam industri ini. Hakikatnya, alasan ini tidak cukup kukuh bagi membolehkan vape terus dijual dan digunakan secara berleluasa. Sebenarnya, terdapat banyak lagi cara seseorang boleh menjana pendapatan. Sebagai contoh, menjadi ejen ataupun dropship produk dan membuat kerja sambilan seperti menjadi rider Foodpanda atau Grab.
Pada zaman moden ini, kita juga boleh bekerja melalui online sahaja. Contohnya menjadi content creator atau social account manager. Pekerjaan seperti ini semakin tinggi nilainya kerana ramai tertumpu pada social media. Oleh itu, terbukti bahawa masih banyak peluang pekerjaan lain yang jauh lebih berfaedah dan menguntungkan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya akan merumuskan dan memperkukuhkan lagi hujah yang dibawa oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Menurut hujah yang disampaikan oleh beliau, vape merosakkan kerana ia mengundang pelbagai penyakit kronik. Vape sering digambarkan sebagai alternatif yang lebih selamat daripada menghisap rokok tradisional, tetapi bukti yang semakin meningkat menunjukkan sebaliknya. Peranti vape seperti e-rokok mengandungi bahan kimia berbahaya seperti nikotin, formaldehid dan akrolin yang boleh memberi kesan buruk pada sistem pernafasan. Selain itu, kesan jangka panjang vape kekal tidak menentu dan kita tidak boleh mengabaikan peningkatan bilangan kecederaan dan kematian yang disebabkan penyakit paru-paru. Pendirian kami adalah jelas. Vape adalah berbahaya dan harus diambil dengan serius. Terlalu banyak kes di mana golongan muda menghadapi masalah kesihatan yang memberi kesan buruk kepada paru-paru. Kesannya, paru-paru mereka harus ditebuk dan sebagainya demi kelangsungan hidup. Saya harap apa yang berlaku menjadi pengajaran kepada pengguna vape lain terutamanya golongan remaja. Kumpulannya, perdebatan mengenai kesan bahaya vape masih hangat dibincangkan. Walaupun pihak pembangkang menyerlahkan potensi dan kesan baik terhadap ekonomi, pihak kerajaan telah menekankan aspek kesihatan akibat daripada vape. Adalah penting bagi pengubal dasar organisasi kesihatan awam dan individu untuk melibatkan diri dalam perbincangan termaklum dan seimbang dengan mempertimbangkan bukti saintifik, keberkesanan strategi pengurangan bahaya dan perlindungan populasi yang terdedah. Dengan berbuat demikian, kami boleh berusaha ke arah peraturan dan pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengurangkan risiko vape yang berlaku di Malaysia. Sekian, terima kasih.